mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Okay, supporter Izzy Ngaji. Alhamdulillah. Apa khabar semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersama saya Ustaz Hadi dari Izzy Ngaji. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan bersama dalam slot sharing tajwid seperti biasa. Dan terlebih dahulu tuan-puan, seperti biasa, jom kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izinnya kita masih lagi untuk bersama pada pagi ini, daripada hari Isnin hari itu sampailah ke hari Jumaat hari ini. Dan saya rasa semua maklum bahawa hari Jumaat ini adalah penghulu segala hari, hari yang penuh dengan keberkatan. InsyaAllah mudah-mudahan kita berhimpun ini bukanlah satu perhimpunan yang sia-sia, malah ianya menjadi satu manfaat yang besar buat kita dan orang lain, insyaAllah. Jadi baru masuk, selamat datang semuanya. Okay, selamat datang semuanya. Dan mungkin ada sahabat-sahabat yang baru pertama kali join, mungkin boleh intro sikit kan, daripada mana. Ada yang pertama kali ke? Mungkin boleh intro sikit, ya. Jadi yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan saya nak minta tuan-tuan dan puan, jangan lupa bantu saya untuk tekan dulu butang share tu. Boleh ke? Sama-sama kita sebarkan kita punya live sharing tajwid pada pagi ini, insyaAllah. Kita jemput lagi sahabat-sahabat kita yang di luar sana, mungkin terlupa kot hari ni kan. Jadi kita tolonglah share bagi dia orang ingat supaya tak lupa. Tuan puan ni mungkin dalam kategori yang tak lupa dah kan. Maksudnya kalau tak ada notification pun memang dah tahu dah, rutin harian tu. Jadi alhamdulillah tuan-puan, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita diberikan nikmat kesihatan yang berterusan, untuk kita menjalani ibadah seperti biasa, ibadah sunat ke ataupun ibadah fardu, contoh seperti solat dan sebagainya. Dan bersyukur juga kita masih lagi dapat menghirup udara segar, ya. Dapat menghirup udara segar, dan kita tengok cuaca pun nak kata the just nice. Kata orang putih just nice. Nak kata panas terik sangat pun tidak. Ada hujan kadang-kala kan. Jadi alhamdulillah, itu semua nikmat tu, ya. Dan jangan lupa untuk kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang masih lagi berjuang dalam menentang virus ini. Kemudian kita doakan juga para barisan hadapan, doktor-doktor. Mungkin anak-anak tuan-tuan perempuan ni ada yang doktor kan, yang ataupun memang terlibat sepenuhnya dalam menguruskan pesakit-pesakit COVID ni. So kita doakan mereka agar tabah, Kalau kita bayangkan dia orang ni kan, doktor-doktor ni daripada, yelah, dah berapa tahun dah, hampir 2 tahun dah tuan-puan kan COVID ni. So memang berjuang habis-habisan lah, kan. Kalau saya pun tak pernah lah sembang dengan doktor-doktor kan, orang tanpa sembang, betul-betul sembang belum. Cuma bila kita tengok keluh kesah tu ada lah kan. Bukannya keluh mengeluh tak nak buat, cuma kadang badan rasa penat dan sebagainya, sehingga kan terabai keluarga mungkin kadang-kadang lah, sebab terlalu sibuk untuk menguruskan pesakit-pesakit. Jadi kita ni yang sihat ni, kita cubalah bantu. Bantu tu bukan bantu untuk merawat mereka, kita bantu untuk mencegah COVID ni. Kita duduk ikutlah apa yang disuruh kan. Kalau kata duduk rumah, kalau keluar pun biarlah ada sebab yang orang tak betul-betul, macam contoh mencari keperluan dan sebagainya. Benda ni kita tahu, cuma kadang-kadang biasalah, hati ni memberontak kadang. Saya pun begitu juga. Kadang-kadang rasa keluar lah, duduk rumah je, tak boleh nak ni, tak boleh nak tu. Tapi kalau kita fikir orang lain, nasib baiklah kita boleh duduk rumah tuan-puan, ya tak? Boleh duduk rumah. Kalau yang tu, doktor-doktor, nurse tu, nak tak nak dia orang kena pergi kerja juga. Setiap hari berhadapan dengan pesakit. Orang kata risiko nak
nak jangkit tu dekat sangat tuan-puan. Kan kalau fikirlah. Kalau fikir sebab tu nak kena pakai ada pakaian khas untuk mereka dan sebagainya. Apa pun kita doakanlah. InsyaAllah moga-moga semuanya tabah. Samalah kita semua tuan-puan kan. Bukan orang kata apa, ialah saya maksudkan frontliner tadi bukanlah maksud kita kesian kat mereka je. Malah kepada semualah peniaga-peniaga yang mungkin agak terjejas buat masa ini. Macam semalam petang sajalah cerita. Semalam petang sajalah ada teringin makan sesuatu. Lepas tu saya call lah. Selalu saya order, saya call dulu. Kemudian tapi semalam saya tak call, saya just WhatsApp je. Saya tanya, kedai buka ke? Aku tidak, saya nak order dulu, kemudian nanti saya ambil lah. Kan? Saya datang ambil. Kemudian dia bagi tahu, minta maaf tuan, dia kata. Dia balas WhatsApp saya lah. Dia kata, kes tengah banyak ni. So kami takut, dia kata. Kami takut, so kami terpaksa rehat dulu. Jadi nampak tak tuan-puan? Nasib para peniaga macam tu pula. Kan? Nasibnya macam tu pula. Jadi banyaklah. Kalau kata doktor tadi, dia orang berjuang berhabis-habisan menghadap sakit COVID ni. Kalau yang para peniaga pula, kadang terpaksa, takut. Yelah pelanggan datang yang tak tahu daripada mana dan sebagainya. Jadi yang meniaga ni pun ada keluarga. So atas faktor kebimbangan tu tadi, maka mereka membuat keputusan, tak apalah, tutup kedai dan sebagainya. Ini antara contoh lah. Kalau ikutkan banyak lagi. Kalau ikutkan banyak lagi situasi-situasi. Mungkin tuan-puan sendiri pun ada pengalaman yang meniaga. Tak silap saya ada. Kan tuan-puan yang menonton ni mungkin ada yang meniaga dan sebagainya. Terpaksa tutup. Tak kisahlah meniaga apa pun. Kan? Tapi sepastinya kalau kita tengok memang akan terjejas sedikit lah. Tapi insyaAllah apa pun kita harapkan doa perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terpaksa melakukan pengorbanan yang besar, apa pun kita harap dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, kita masih lagi dapat bertahan, meneruskan kehidupan seharian, dapat makan minum tu pun jadilah, ada tempat tinggal, ya, begitu. So akhir kata, sama-sama kita doakan agar Allah angkat wabak ini bersama. Semua sekali lah, semua jenis wabak yang ada, tak kisahlah varian apa pun, yang paling padu ke, yang lemah ke, semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, insyaAllah. So, tuan-tuan puan, untuk pagi ni kita akan seperti biasa, kita akan istighfar dulu sebentar lagi. Kemudian kita akan baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Kemudian kita akan terus masuk pada bacaan semasa kita lah. Okay, yang belum share, bantu saya share dahulu. Okay, bantu saya untuk share dahulu. Dan kalau dah bersedia, tuan-puan boleh pastikan di tempat yang selesa, Quran jangan lupa, dan nota, alat tulis dan sebagainya. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian kita terus pada istighfar dan bacaan surah Kahfi. Kita terus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan bacaan istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni
عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Terus untuk bacaan suratul kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita pada pagi ini untuk bacaan surah Al-Kahfi daripada ayat 1 hingga 10. InsyaAllah. Zairul Iqwan Rosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak bertemu. InsyaAllah, Syekh. Kaifa halak? InsyaAllah, selamat-selamat. Tolong share nah. Okey, so selamat datang semua yang baru masuk. Alhamdulillah, kita baru saja selesai untuk bacaan Kahfi. Jadi untuk pagi ni tuan-puan, seperti biasa kita akan terus pada bacaan semasa kita. Kita akan sambung dua ayat pada pagi ni, ayat 276 dan 277. Jadi siapa yang ada Quran boleh buka Quran masing-masing dan get ready lah. Okey. Dan yang tak ada Quran tak apa, boleh lihat saja di paparan skrin ni, insya-Allah. Kalau yang siapa pakai telefon tu mungkin rasa macam kecil ke, lintangkanlah. Okey, lintangkan. Kalau ada nampak komen-komen yang mengganggu tu, bukan maksud saya komen mengganggu. Kan bila kita lintangkan phone dia akan jadi penuh lah. So kalau nak nampak, tak nak ada gangguan pada skrin tu, slide kan komen tu ke kanan ke kiri, tak salah saya. Okey. Baik. Jadi jom kita teruskan, insya-Allah. Ready semua nah? Kita akan baca dulu sama-sama untuk dua ayat ini, kemudian baru kita akan terus pada sesi bedah membedah macam biasa. Okey. Jom. Sedia semua, tarik nafas. InsyaAllah jangan lupa untuk kita muhasabah, betulkan niat balik pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jom kita mulakan. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah selesai. Okey. Semua dah ready. Alhamdulillah, kita dah selesai untuk bacaan pertama. Jadi jom kita pergi pada sesi bedah membedah tuan-puan. Jom kita nak jadi doktor pagi ni. Kita jadi frontliner. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Baik. Huruf ya dari atas tuan-tuan puan. Ya, kemudian matikan mim ni dengan jelas. Matikan mim dengan jelas. Dan kalau kita tengok ni, mim mati dia bertemu dengan siapa? Huruf ha. Jadi bila mim mati bertemu dengan ha, sudah tentu mim itu sendiri perlu dibaca dengan izhar. Apa itu izhar? Jelas. Jelaskan sebutan mim mati itu. Dan kalau detail lagi, jelaskan makhraj dan sifat mim. Yam
Yam ha. Ha pedas, baris atas satu harakat je. Qullahu riba. Baik. Kalimah Allah, okey, lafzul jalalah biasa kita sebut kan. Kalimah Allah ini, kalau kita tengok lam yang bersabdu ni perlu dibaca dengan tebal sebab sebelumnya baris hadapan. Kalimah Allah ini perlu dibaca dengan tebal disebabkan sebelumnya berbaris hadapan, iaitu pada qaf inilah. Yamhaqu. Kemudian qu tu terus masuk pada kalimah Allah dengan tebal lah. Qu ni pun huruf qaf pada depan ni pun memang tebal kan. Yamhaqullah, yamhaqullah, yamhaqullah. Boleh. Baik, ha yang baris depan ni ha biasalah, bukan ha pedas. Hurri, 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 hurri. Ra yang berbaris bawah ni dia macam semalam. Ingat tak semalam punya bacaan? Kita banyak jumpa huruf ra kan? Ra bersabdu baris bawah. Jadi perkataannya pun sama sebenarnya, riba kan? So kat sini kena baca dengan nipis. Hukum alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah. Yamhaqullahu riba. Hurri, hurri. Jangan angkat pangkal lidah tu. Jangan angkat pangkal lidah. Bila kita angkat pangkal lidah, hur. Tu jadi tebal tu. Hurri, 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 hurri. Buat dalam keadaan yang tenang dan santai. Jangan fikirkan sangat. Kan? Semalam saya ada sebut, jangan terlalu fikirkan sangat. Dan jangan juga terlalu fikirkan sangat sifat takrir, getar pada ra tu. Aku tidak, nanti dia akan jadi terlebih. Jadi kita nak dalam keadaan yang steady, tuan-puan. Steady ni maknanya getar tu tak adalah terlalu menonjol sangat sebab kita terlalu fokus. Dan kalau kita abaikan pula, takut hilang lah nanti. Huri, huri. Kan? Tapi dia sebenarnya takkan berlaku. Sebab takrir ni, sifat getar ni sifat asli. Dia original, tuan-puan. Sifat yang memang ada. Sebut je ra mesti ada getar tu. Jangan risau, jangan bimbang. Yamhaqullahu riba. Hurri, hurri. Mesti ada. Cuma sama ada dia agak jelas ataupun tidak. Itu je lah. Selagi mana bunyi tu ada, itulah dia takrir. Okey? Yamhaqullahu riba. Hurriba. Dapat ke? Baik. Kemudian ba ni dua harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas, mat asli lah. Yang ni huruf ziyadah, alif yang ada bulat di atasnya ni menunjukkan huruf ziyadah yang mana ianya hanya huruf tambahan yang tak perlu dibaca pun. Itulah maksud ziyadah, tambahan. Okey, dia ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan ataupun sebutan. Okey, tiada pada bacaan ataupun sebutan kita. Wa yurbi. Baik. Wa pada atas, wa yur. Ni ra yang mati sebelumnya baris hadapan mesti kena tebal. Ra mati sebelumnya baris hadapan kena tebal. Kemudian B ni asalnya memang mat asli, asalnya lah, asalnya. Tapi disebabkan ada pertemuan sukun dan sukun, iltiqa sakinain. Ya mat bertemu dengan lam ni. Ya mati bertemu dengan lam mati. Maka bila bertembung dua mat ni, kita perlu bebaskan dia daripada berlaku. Tak boleh bagi dia bertemu. Boleh? Wa yurbil sadaqat. Okey? Yamhaqullahu riba wa yurbil sadaqat. Wa yurbi. Wa yurbi, wa yurbi, bisa. Alif lam syamsiyah. Boleh? Huruf sa ni tebal, bisa, sa, tebal selamanya. Kemudian dal baris atas, da, qa, tebal juga, isti'la. Wa yurbi sadaqat. Untuk kita berhenti di sini, sepastinya hukum ma'arid lisukun lah. Sepastinya ma'arid lisukun, berhenti pada ta kan, dan sebelum ta tu terdapat mat asli. Itulah dia.
ciri-ciri mad arid lisukun, yang mana bila kita berhenti boleh baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, saya baca dulu. Tuan-puan cuba tengok ra tebal, ra nipis dan tebal tu. Kan ada dua kat sini. Riba dengan wayur. Kan? Saya baca dulu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Saya ulang sekali lagi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi terdapat perbezaan. Dia bukanlah ketara sangat. Cuma kita boleh tahu. Kita boleh dengar dan kita akan dapat kesan lah. Oh, ni bunyi nipis. Oh, ni bunyi tebal. Begitu. Hurri yurbi. Hurri yurbi. Hurri yur. Hurri yur. Beza kan? Dia bukanlah perbezaan yang ketara. Saya bimbang nanti tuan-puan salah faham. Bila kata nipis, hurri. Itu macam lawak pula bunyi dia kan? Hurri. Yang wayur tu pula tebal sangat. Wayur bisa. Wayur. Kan? Jadi itulah perlukan pengawalan. Perlukan pengawalan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Okay, kita baca sama-sama. Jom. Isti'azah dulu. Isti'azah terus pada bacaan lah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Boleh? Dapat tak? Ra yang pertama bergetar, yang kedua tidak bergetar. Ada kesilapan sikit tu. Kena betulkan balik kefahaman tu. Dua-dua bergetar. Okey. Dua-dua sifat getar tu ada. Ra ni sifat asli dia takrir. Kita tak boleh pisahkan dia. Kalau kata tak ada getar, wayur takkan jadi. Huruf ra ni takkan jadi kalau tanpa adanya getaran. Dia mesti ada nah. Puan Cik Rosmani. So cuma mungkin kita nampak dia lebih bergetar sebab pada sabdu tu lah. Sebab dia bersabdu. Hurri. Wa yurbissa. Wa yur. Tu. Rr. Okey. Dia mesti bergetar. Ingat. Kena faham. Kena cuba faham pada sifat betul-betul lah. Untuk sifat takrir. Apa itu takrir? Sifat asli lah. Yang tak boleh dipisahkan. Okey. Baik. Berikutnya. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim. Wallahu. Baik, kalimah Allah ni lafzul jalalah. Sekali lagi kita jumpa lam pada kalimah Allah ni kita kena baca tebal. Sebab apa? Sebelumnya terdapat baris atas. Dan tebalnya pada lam je. Waw ni jangan kita tebalkan. Wa. Pastikan jaga. Wa. Puan Kartini Rizwan, bawah kurang sikit getar kan? Tak, dia sama je. Okey? Sama je. Cuma kita rasa dia kurang sebab dia nipis. Dia jadi nipis. Hurri. Yur. Hurri. Contohlah, kita letak kan hurri, hurra. Hurri, hurra. Tuan-puan buat tu banyak kali. Kemudian tuan-puan rasa ada beza tak sebenarnya? Memang ada. Beza hanya pada bunyi tebal dan nipis. Dan punca menjadi perbezaan itu ialah dengan terangkatnya pangkal lidah ataupun tidak. Terangkat pangkal lidah, tebal. Hurra. Kita tak mengangkat pangkal lidah, hurra. Jadilah nipis.
Tetapi untuk tindak mengangkat pangkal lidah itu hanya khusus pada ra baris bawah. Hurri. Kadar tebal, kadar bagi getaran sama. Tak ada beza pun. Hurra, hurri. Tak, dia tak ada istilah terkurang, terlebih ke apa, tak. Okey nah. Boleh jelas kot nah, insya-Allah. Dia tak ada istilah terlebih terkurang ke tak. Melainkan mungkin kita nampak beza sebab kalau bersabdu dengan tak, mungkinlah nampak beza sikit. Hurri dengan hur. Hurri. Dia jadi lebih tu sebab hur kita matikan tu dah satu getar. Lepas tu nak kita sebut ri tu pula ada lagi getar. Hur, ri. Faham tak? Itulah takrir. Alright. Baik, jom kita sambung. Wallahu la yuhibbu. La yuhibbu. La ni dua harakat mat asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Wallahu la yuhibbu. Ya baris depan yu muncung bibir. Hi, ha pedas ni. Okey, hibbu. Hibbu. Ba yang bersabdu baris hadapan muncung juga. Wallahu la yuhibbu kulla. Yuhibbu kulla. Lam bersabdu ni. Baik, lam bersabdu ni kita kena buat apa? Kulla. 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 Itu je bunyi dia. Kaffa. Samalah. Kulla kaffa. Ni senang je. Kalau kita tak fahami sifat dengan baik sepenuhnya pun sebenarnya kita mampu sebut dengan baik. Seolah-olah kita dapat menyempurnakan keseluruhan sifat. Sebab ini adalah huruf yang kita boleh kata senanglah untuk disebut. Baik, kulla kaffa. Fa dua harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Ra tanwin baris bawah rin. Tebal ke nipis? Mesti nipis. Sebab baris bawah. Tak kisahlah dia baris bawah sahaja ataupun baris dua di bawah. Andai kata ada je perkataan di bawah tu, sepastinya nipis. Boleh? Rin. Biasanya kalau macam ni, kulla kaffarin, jarang orang baca tebal. Melainkan kalau dia dah biasa kan, ataupun dia duduk London 40 tahun contoh, mungkin akan adalah sikit unsur-unsur tu. Kulla kaffarin athim. Tapi kalau biasanya, kalau orang dah terbiasa tu bukan pada ra je, semua sebutan huruf dia akan bawa orang tak apa, kita sebut apa lorat. Dia ada bunyi London Chocorol tu. Kulla kaffarin athim. Kan? Tu. Dia ada bunyi nyentai-nyentai tu. Tahu nyentai tu kan? So kita tak mau lah. Okay. Kulla kaffarin athim. Adim. Olehkan tu. Mungkin itu tabiat dia orang lah. Jadi tak perlu pun. Kulla kaffarin athim. Boleh? Cuba kawal sikit lah. Tapi kalau dah tak mau dah, itu juga rupa bunyinya, tak apalah. Kan? Asalkan kita cuba usaha yang mana mampu. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin. Kaffarin. Rin. Okay, hamzah. Thim. Slang. Betul, slang. Lupa term tu, istilah slang. Slang orang putih tuan-tuan. Slang. Terima kasih Puan Hasnah. Awak nak nyebut tu tadi, cuma tak ingat perkataannya. Okay. So itulah bunyi dia. Kemudian theme tu ma'aril sukun, kita berhenti pada mim. Kemudian sebelum mim terdapat mak asli. So baru boleh kita kata ma'aril sukun ni kadar 246 lah, macam biasa. Boleh. Saya baca sekali lagi. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin
كفار أثيم. Okey, boleh? Baik, jom baca sama-sama. Ready? Tarik nafas. Tu baris yang kedua tu. Bukan ayat, baris. Wallah tu. 1, 2, mula. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Boleh ke? Cheese banyak lekat kat lidah. Mantap-mantap kita punya audience ni. Ideanya Masya Allah. Cheese lekat kat lidah, tuan-puan. Itu benda paling rare tu. Kita sambung. Tadi selesai ayat 276. Kita sambung untuk 277 lah. Ayat yang terakhir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah. Baik. Nun bersabdu, wajibul gunnah. Nun bersabdu, tuan-tuan puan. Nun bersabdu ni kita kena dengung lah kadar 2 harakat, dengung sempurna. Jangan sorok-sorok, malu-malu ala, kan? Malu-malu, tutup-tutup muka dengan tangan, tapak tangan. Malu benar lah tunjuk kan. Bunyi. Tak mau. Terus. Innalladzina baik. Nalla terus masuk lam sabdu ni macam biasa. V 2 harakat. Jangan lupa keluar hujung lidah ni sikit untuk huruf zal. V. Innalladzina amanu. Nun baris atas na. Kemudian ni 2 harakat. Ni alif mat sebelumnya baris atas. Okey, 2 harakat lah. Baca memang macam asli. Cuma sebabkan hamzah. Jadi tuan-puan pun tahu. Saya yakin tuan-puan yang dah ikuti sharing tajuk ni daripada awal, dah diuji dengan pertanyaan yang pelbagai. So saya yakin tuan-puan tahu di sini ialah mat apa? Mat apa tuan-puan? Mat badal lah. Okey, mat badal. So mat badal ni dia memang baca 2 harakat. Cuma sebabkan dia hamzah sahaja. Yang berada di awal kalimah, di awal perkataan. Innalladzina amanu. Nu 2 harakat. Untuk nu ni ialah mat asli. Ni waw mat sebelumnya baris hadapan. Kemudian ni huruf ziyadah, tak perlu kita baca. Ia hanya pada tulisan dan tidak ada pada bacaan. Wa'ami. Ain ni daripada tengah kerongkong kita. Wa'a. Pisahkan bunyi waw dengan a tu. Amanu wa'a. Kalau tak pisah dia jadi macam mana? Wa. Okey. Innalladzina amanu wa'ami. Dah tak tahu dah. Wah. Ni sebut apa ni? Kan? Orang pelik lah. Jadi sebab tu saya sebut pisah. Pisah. Innalladzina amanu wa'amilus salihat. Okey. Boleh? Wa'a. Ingat tu. Wa'ami. Pisahkan waw dengan ain. Jangan wa. Nak gabung. Nak bagi nampak style lah kononnya kot. Tak perlu pun Pisahkan, insyaAllah lagi style bunyi dia nanti. Wa'ami. Mim dari bawah mi. Lu ni terus. Walaupun kita nampak macam-macam huruf ada kat sini, tetapi hakikatnya dari sudut bacaan, lam baris depan ni terus je loncat pergi
pada sad yang bersabdu ni. Wa'amilus sa, wa'amilus sa, wa'amilus sa, wa'amilus sa, wa'amilus sa. Yang mana mat tamkin yang ni? Amanu ni. Kalau ikutkan mat tamkin tu sebenarnya mat asli juga. Cuma tamkin ni adalah laqab, gelaran. Memang ada dalam kitab memang ada nyatakan kat sini disebut juga mat tamkin. Amanu, nu ni mat tamkin. Sebab apa? Waw mat bertemu dengan waw hidup. Kenapa disebut tamkin? Sebab nak elakkan daripada pembaca. Okey, sebelum tu, sebelum saya cerita lebih lanjut, tuan-puan faham ke? Yang lain faham ke ni? Sebab tu saya tak sebut mat tamkin pun. Sebab tamkin ni memang kita boleh kata dia kategori hukum. Cuma dia sebenarnya adalah dia adalah satu laqab, iaitu gelaran. Gelaran ataupun dia hanya istilah, dan istilah itu hanya berada di atas hukum mat asli. Contoh macam ni. Nu ni kita kata mat asli lah, macam mana yang tuan-puan faham. Tapi disebabkan waw mat ni dia bertemu dengan huruf waw juga. Jadi didatangkan istilah mat tamkin ini tujuannya apa? Kena tahu dulu tamkin tu apa. Tamkin ni maksudnya menetapkan. Tamkin ni maksudnya menetapkan. Apa yang kita nak tetapkan? Kita tetapkan bunyi mat di sini tanpa berlaku idgham. Sebab apa? Sebab kan ada hukum idgham mithlain. Nampak? Bila kita buka perbincangan ni, dia akan jadi satu perbincangan yang luas lah sebenarnya. Sebab nak elak daripada berlakunya idgham mithlain. Idgham mithlain kan waw mati bertemu waw, ataupun apa-apa je huruf yang sama. Tapi syarat dia, pertama mati, kedua hidup. Samalah keadaan sekarang. Kan? Benda ni akan difahami kepada mereka yang dah faham dengan baik hukum idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain. Yang mana huruf pertama mati, ni mati, dan yang kedua hidup. Tapi dalam keadaan ini dia takkan berlaku idgham. Sebab tu diistilahkan tamkin padanya. Okey? Diistilahkan tamkin. Sebab apa tamkin? Nak tetapkan bunyi mat itu. Innallazina amanu wa nuwa. Dia takkan jadi nuwa amanuwa. Dia akan ditetapkan. Itu kata tamkin. Sebab tu para ulama ada yang meletakkan istilah sini tamkin. Walhal hakikatnya dia mat asli. Memang mat asli. Amanu, dua harakat. Wa amilussa. Okey. Yes, kalau kita pegang kat sini mat tamkin tak ada masalah pun. Tak ada isu pun. Cuma saya tak sebut sebab saya tak nak memeningkan tuan-puan. Melainkan kalau mat tamkin yang lagi satu tu lah, yang biasa basic asas. Ya mati, ya mati, ya mat bertemu dengan ya bersabdu kan. An-nabiyyi, ya bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mat. Terbalik tadi. Ya yang bersabdu baris bawah bertemu dengan ya mat. Itu biasa. Saya rasa tuan-puan pun faham mat tamkin tu hanya itu je. Tapi sebenarnya mat tamkin ni banyak. Ini pun antara contoh mat tamkin. Cuma apa pun, pusing-pusing, tuntang mana pun, mat tamkin ini sebenarnya adalah mat asli ataupun mat tabi'i. Puan Nora Mahmud tanya, mat tabi'i itu apa? Pening katanya kan, contoh. Mat tabi'i itu mat asli. Boleh faham? Mat tabi'i itu mat asli. Mat tabi'i itu mat asli. Mat asli itu mat tabi'i. Mat tamkin itu mat asli. Faham tak? Okey. Itu je. Tak ada apa pun. Cuma bila kita faham, itulah. Kalau kita, contohlah, kita mengajar, kita sebut mat asli, kita sebut mat tamkin. Pastikan, okey, saya yakin yang menonton ni mungkin ada yang guru-guru mengajar. Saya faham tuan-puan mungkin banyak membaca dan sebagainya. So tahu kat sini mat tamkin. Pastikan kita jangan hanya memahami dari sudut nama istilah tu saja. Selesai.
Kalau boleh cuba kita fahamkan. Baik, sebab apa? Benda yang menimbulkan perbincangan yang lebih luas ni macam ni lah. Ada yang faham kat sini mak asli. Dah selesai dah patutnya. Tapi bila kita kata, kita mengiyakan. Oh, ni contoh ni tutuplah cerita bab tadi. Saya dah jelas pada tuan-puan kan. Contoh kita kata mat tamkin. Tak ada masalah, boleh. Tapi pastikan kita buka hujah yang betul. Supaya orang boleh faham. Kenapa nama dia mat tamkin kat situ? Kena cerita betul-betul. Baru orang boleh terima. Baru orang akan rasa, oh okey. Ada logiknya. Kan? Kalau kita sekadar melihat keadaan huruf, pertemuan dan kita meletakkan satu hukum, kemudian kita meninggalkan tanda tanya kepada orang yang nak belajar dan sebagainya, so itu satu benda yang kurang bagus lah sebenarnya. Jadi kalau tuan-puan ni saya cerita ni untuk kita faham lah, sebab tu saya cerita. Baguslah tadi ada orang timbulkan kan. So lepas ni tak adalah kita pening. Amanu wa amilu. Kita baca pun tahu. Amanu. Berhenti 2 harakat. Kalau sambung pun tetap 2 harakat. Itulah definisi mat asli. Okay. Mat asli. So mat tabi'i apa dia? Sama juga mat asli. Mat tamkin pun mat asli juga sebenarnya. Tapi itu adalah gelaran yang didatangkan supaya nak kita ni lebih berjaga-jaga. Supaya tidak berlaku salah faham dalam bacaan. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Boleh nak? Jelas ke semua? Kalau jelas, tuliskan di ruangan komen. Saya jelas. Kalau tak jelas, tak apa. Masuk kita dulu. Kita lalu dulu. Semua jenis mat nanti. Semua jenis mat kita lalu. Mat badal, mat tamkin, mat asli. Ya. Boleh nak? Kalau ya bebek tu, wallahualam lah, saya tak pernah lah dengar lagi kan. Mungkinlah itulah sebutan orang-orang tua panggil. Kalau mat tamkin biasa basic, ya bersabdu baris bawah, tembungan ya. Sebab itu melibatkan ada cabang qiraat yang baca lain. Tu banyaklah ceritanya tu nanti. An-nabiyyi dibaca an-nabi'i. Tu dalam qiraat apa Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak lupa lah. Saya tak ingat. Tak maaf. Okay. Mana tadi? Berhenti kat mana? Lupa pula. Innalladhi. Oh, tadi cerita tu kan. Tamkin tu. Innalladhina amanu wa amilu salihat. Boleh. Okey, baik. Wa amilu sa lam baris bawah li, kemudian ha baris atas ni alif mat ni. Sorry. Wa amilu sa lam baris bawah li, ha ni alif mat sebelumnya baris atas, ha pedas tau. Ni. Tengah kerongkong. Kasih sempit. Okey. Wa amilu salihati wa aqa. Puan Radiah. Mat tamkin ada 5 kategori. Oh, banyak tau. Wa amilu salihati wa aqa. Salihati wa aqa. Ta baris bawah ti. Wa aqa. Wa beratas wa. Ni. Hamzah beratas a. Qa tebal juga. Ni alif mat. Sebelumnya beratas 2 harakat. Wa aqa. Qa tebal Wa aqamus salata. Sorry. Kita berhenti kat sini lah. Wa aqamus salah. Musa. Ni pun sama. Walaupun nampak banyak huruf kat sini, tapi yang kita bacanya, mim dari depan ni terus masuk pada sad yang bersabdu ni. Boleh?
wa aqamus salah. Kalau ikutkan biasanya basic mat tamkin ni pecah 3 je. 5 tu saya pun tak pasti. Tak pernah agak, tak pernah, mungkinlah ada yang mungkin apa? Saya tak habis baca lagi kot. Mungkinlah banyak kan. Tapi setakat yang saya belajar pun sebenarnya ada 3 juga. Yang kata betul-betul asasnya pun 1 je sebenarnya kalau ikutkan. Tapi bila kita dah jalan nampak cabang-cabang ni baru kita faham lah. Ya. Gitu. Baik, jom. Wa aqamus salah. Berhenti tadi. Kalau sambung salah 2 harakat. Tapi kalau berhenti kan sebab kita nak berhenti tadi, maka tuan-puan baca solawat. Solawat ni anggaplah dia rumah pada ni alif mat ni. Solawat. Baca macam tu ke? Tidak. Salah. Baru betul. Bila nak berhenti pada ta, wa aqamus salah. Boleh nak? Wa aqamus salah. Wa aqamus salah. Wa aqamus salah. Berhenti macam tu. Kita apa nama? Berhenti pada ta ni dengan bunyi ha lah. Okey, wa aqamus salah. Okey, baik. Tak ada apa dah, tertinggal kan? Saya baca dulu daripada sini. Innal ladzi 1 2 mula. Saya baca dulu dengar dulu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah. Okey, 1 2 mula. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah. Ma'aril sukun 246 boleh. Wa atawuz zakata lahum. Wa beri atas wa. Okey, kat sini pun sama mat badal lah. Wa 2 harakat. Mat badal. Dia sama je baca macam mat asli 2 harakat. Tawuzza. Wa atawuz zaka. Wa atawuz zaka. Ta beri atas ta, wa waris depan wu. Tawu. Wuzza. Tawuzza. Tawuzza. Okey, untuk huruf zai ni yang bersabdu ni tak perlu keluar hujung lidah. Tak perlu. Wuzza. Dan hukum ni tawuzza ni alif lam syamsiah lah. Okey, semua tahu kan? Wa atawuz zakah. Jangan tawu. Nak pastikan bunyi dia kemas, pastikan waw ni muncung je betul-betul. Wuzza. Wa atawuz zakata. Zakah 2 harakat. 2 harakat Waw ni rumah pada alif mat ni. Alif mat kecil ni. Sebelumnya pada atas. Talahum. Ta pada atas ta. Lahum. Lahum. Lam baris atas lahum ni. Mim mati bertemu hamzah. Jelaskan mim. Ajruhum. Jangan aja. Itu orang Perak. Lain. Lahum ajruhum. Janganlah buat berhenti macam tu pula kan. Lahum ajruhum. Apa bercakap tuan-puan tu? Bukan bercakap kita ngaji ni. Lahum ajruhum. Lahum ajruhum. Dapat tak? Jim yang bertanda sukun di tengah bacaan ni qalqalah sughra, lantunan kecil ataupun lemah. Ajru. Lahum ajruhum. Boleh nak? Puan Azizah. Okey, selamat insya-Allah.
Ada urusan vaksin Baik-baik, insyaAllah. Silakan. Inda rabbihim. Baik, mim mati bertemu ain sekali lagi. Izhar syafawi. Jelaskan mim mati ni. Okey, jelaskan. Ajruhum inda rabbihim. Nun mati bertemu dal, ikhfa haqiqi. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kita bersedia nak sebut huruf dal, dan kita kena tahu dal ni huruf yang nipis. Maka dengung kita dalam keadaan yang nipis lah, ringan. Boleh? Inda. Inda. Dapat ke? Inda. Boleh? Ajruhum inda rabbihim. Da rabbi. Da, ra pada atas, ra. Macam biasa tebal ra pada atas. Rabbi. Ba yang bersabdu. Rabbi. Him. Kita berhenti kat sini dengan hukum yang jelas lah. Izhar. Rabbihim. 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 Hatta kalau kita sambung sekali pun tetap dibaca dengan izhar. Itu sahaja. Boleh? So boleh. Baik. Tadi saya sebut kalau sambung pun ianya tetap dibaca dengan jelas lah. Kalau berhenti pun jelas juga sama. Saya baca di sini. Wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Boleh. Kemudian akhir sekali. Wala khaw. Okey. Wala. Wa pada atas wa. Lam ni mat asli lah. Alif mat sebelumnya pada atas. Wala kha. Ingat, huruf kha ni tebal. Kha tebal. Isti'la. Bila kita sebut kha ni, pangkal lidah kita mesti naik. Kalau tak naik, dia tak jadilah. Dia jadi kha. Kha, kha. 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 Wala kha. Kha. Dia bertemu pula dengan waw lin. Waw yang mati. Dan sebelumnya baris atas. Yang baris atas tu ialah pada huruf yang tebal tu lah, iaitu kha. Jadi pastikan kita tidak membawa pengaruh yang lembut tu pada kha sekali. Contoh, wala khaw. Khaw. Yang nipis ataupun yang lin, yang kita kata lunak lembut tu pada waw. Untuk kha, kekalkan sifat tebal dia. Kha. 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 Khaw. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun. Wala khawfun. Kat sini lah part yang mungkin agak tak seiring fahaman kita dengan praktikal. Kita tahu dia tebal. Kita tahu waw tu waw lin, sebelumnya baris atas. Cuma pada praktikal mungkin agak lain sikit. Dia tak bertepatan. Jadi saya pesan di sini, apapun kha ni berbalik pada sifat asal dia, sifat asli dia. Ya, iaitu isti'ala. Kha, terangkatnya pangkal lidah bagi menghasilkan suara tebal itu tadi. Kha. Wala khawfun fun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Boleh? Jangan terpengaruh rakan sebaya. Betul. Okey. Tu kira rakan lah tu. Kawan dia kan, kha dengan waw tu. Jadi dua-dua tu mempunyai sifat yang ketara bezanya. Wala kha, isti'ala, dan waw, sifat lunak, sifat lin. Okey.
Apa perbezaan mad lin dan bacaan lin? Mad lin berlaku waktu berhenti. Wala khauf mad lin. Boleh faham tak? Wala khauf. Sebab tu ada istilah mad. Sebab apa? Berlakunya pemanjangan antara kadar 2, 4 dan 6. Sebab tu ada istilah mad tu. Tapi kalau kita tak berhenti, wala khaufun alaihim, kita kena cabut istilah mad tu. Sebab apa? Sebab dalam keadaan kita menyambungkan bacaan, wala khaufun alai, tidak ada sebarang unsur mad pun kat situ. Tak ada langsung unsur mad. Unsur pemanjangan tu tak wujud. Adakah kita baca wala khaufun? Jadi kat situ saja membuatkan kita akan faham dan jelas. Apa pun bandingkan dan faham masuk mad terlebih dahulu. Itu sahaja. Dan sebagai kesimpulan, mad lin akan berlaku indal waqfi, ketika waqaf sahaja. Okey, ketika waqaf sahaja. Kalau tak berhenti, dia akan jadi bacaan lin ataupun huruf lin lah kita sebut. Huruf waw lah, waw lin. Untuk khaw tu kita sebut lebih mudah faham bacaan. Bacaan lin, bacaan yang berusul lunak, berusul lembut. Wala khawfun alaihim wala hum. Tapi kalau kita berhenti, wala khawf. Nampak? Baru wujud pemanjangan tu. Dengan kadar 246. Sama seperti mad arid lisukun. Wallahu alam. Jelas ke? Yang bertanya? Apapun dia kena menepati syarat lah. Kena ada syarat. Bukan semua keadaan berhenti berhenti jadi maklin. Maklin ni syarat dia kena ada, dia melibatkan 3 huruf. Ingat tu je. Maklin ni melibatkan 3 huruf. Dengar pesan saya ni baik-baik. Maklin, ma'rif disukun, melibatkan 3 huruf. Apa dia yang 3 tu? Pertama, huruf kita ambil daripada ujung. Contoh macam ni. Khauf. Pertama, yang saya kata 3 tadi, pertama adalah huruf yang kita nak matikan tu. Di akhir perkataan tu. Contoh ni fa. Ini huruf ketiga. Dan huruf yang kita kata 2, kan ada 3. 1 fa. Yang 2 lagi mana? Bacaan lin tu sendiri. Cukup syarat tu baru jadi. Okey. Cukup syarat tu baru jadi. Wala khawfun alaihim. Tanwin bertemu ain, izhar halqi. Tanwin bertemu ain, izhar jelas. Alaihim. Wala khawfun alaihim wala hum. Lain bacaan lin. Lai kan ya mati sebelumnya baris atas. Alaihim him. Untuk him ni ni baris bawah matikan mim. Okey. Alaihim. Baik. Kalau alaihim ni boleh jadi maklin ke tuan-puan? Cuba jawab di ruangan komen. Kalau kita berhenti, alaihim jadi maklin, ya atau tidak? Contoh wala khawfun alaihim. Kita berhenti macam tu. Soalan saya, maklin ataupun tidak? So saya nak jawapan ya ataupun tidak je daripada tuan-puan. Tuliskan di ruangan komen. Tak nak jawapan panjang. Ya ataupun tidak. Tu je. Nak tengok kita faham ni sejauh mana sebenarnya. Ya atau tidak. Jangan ikut jawapan kawan. Pejam mata. Jujur. Boleh?
Tidak Okey, baik. Ini baru soalan yang pertama. Soalan kedua. Cuba bayangkan, tuan-puan ni sedang menerangkan kepada seseorang. Kan? Sedang menerangkan perkara ni pada seseorang. Kemudian, orang tu pun tanya pada tuan-puan. Okey. Contohlah tuan-puan tanya soalan yang sama macam saya tanya tadi. Tuan-puan tanya pada orang yang tuan-puan ajar lah. Contohlah, bayanglah tuan-puan ni guru Quran semua ni. Semua yang sedang menonton ni semua ngajar orang Quran. Lepas tu, tuan-puan pun tanyalah macam saya tanya tadi. Alaihim. Maklin ke tidak? So, mereka akan jawab tidak. Okey. Mereka akan jawab tidak lah. Kemudian, mereka tanya pula, kenapa? Kenapa bukan maklin? So, apakah hujah yang tuan-puan akan berikan? So, sekarang ni soalan saya, apakah hujahnya? Kalau kata dia bukan maklin, sebab apa? Kan dah berhenti. Kan kita berhenti tadi. Alaihim. Kenapa dia bukan maklin? Kan kita berhenti. Nampak? Contohlah kita diajukan soalan begitu. So, macam mana kita nak jawab balik tu? Silakan. Mat bukan bacaan. Bacaan sudah tentulah. La itu memang bacaan. Jawab, saya tanya ni tentang mat. Adakah bila kita berhenti alaihim, jawapannya matlin? Ya ataupun tidak? So, jawapannya tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Tu. Hujahnya kenapa tidak? Sebenarnya jawapan dia saya dah bagi dah di awal tadi tuan-puan. Syarat untuk jadi maklin tu sebenarnya saya ada sebut. Siapa boleh buka balik apa yang saya sebut tadi tu, terbaik. Maksudnya fokus lah tu. Tuan-puan kena faham soalan saya betul-betul lah. Kalau kata tidak, kenapa? Jawapan saya dah bagi dah tadi sebenarnya. Alaihim. Contoh orang dia akan argue, dia kata, kenapa pula? Bukan ke mat lin akan jadi ketika berhenti dan ada melibatkan bacaan lin? Lai alaihim. Kan ada bunyi lai tu. Kan kita dah berhenti alaihim. Kenapa tak jadi mat lin? So apa jawapan kita? Saya nak satu jawapan je. Saya ada sebut tadi. Macam saya sebut, saya bukanlah kata jawapan saya ni paling tepat. Sebenarnya kita nak olahkan jawapan tu sebenarnya dalam keadaan yang pelbagai sebenarnya. Cuma macam saya kata tadi, saya dah sebut dah. Syarat untuk jadi maklin ni mesti melibatkan 3 huruf. Iaitu huruf yang kita nak berhenti di penghujung tu dan sebelumnya mesti ada bacaan lin. Itu je syarat dia. Contoh macam perkataan khauf. Kita nak berhenti pada huruf fa. Dan sebelum fa terdapat bacaan lin. Habis, selesai. Itu je. Maknanya kalau selain daripada ciri-ciri ni, bukanlah maklin. Macam ni kita tengok alaihim. Dia dah tak melibatkan tiga huruf dah. Kalau 3 huruf sepatutnya takat ni je. Setakat ha. Kalau kita nak ambil lah. Kan? Berhenti kat ha, sebelumnya lai. Sepatutnya. Okay? Itu je.
Tapi itu saya pesan tuan-puan, bukan saya kata ini jawapan paling betul, tak. Macam saya kata tadi lah, dia macam-macam olahan ada, ikut pada cara kita. Tapi so far saya setakat ni lah, kalau cerita macam ni mungkin orang akan lebih faham. Tunjuk betul-betul, berhenti kat sini, sebelum dia kena ada apa. Kalau tak cukup syarat ni, tak payah fikir dah, bukanlah tu. Senang kot macam tu. Right? Itu sahaja. Mad lin, ma'arid li sukun mesti melibatkan 3 huruf. Huruf yang terakhir dan sebelumnya mad, sama ada mad asli. Kalau mad asli, jadilah ma'arid sukun. Kalau sebelumnya bacaan mad, jadilah mad lin. Dia pusing-pusing dia macam tu je. Boleh? Jadi akhir kata kesimpulan, sebagai kesimpulan, bacaan lin tidak semestinya boleh jadi mad lin. Dengar baik-baik. Bacaan lin tak semestinya boleh jadi mad lin. Tetapi mad lin sepastinya bermula daripada bacaan lin. Untuk jadi mad lin, syarat dia mesti kena ada bacaan lin. Tetapi bacaan lin belum tentu boleh jadi mad lin. Macam mana? Faham ke? Banyak bunyi lin-lin tu kan? Wallahu alam. Okay, itu sajalah. Sedikit perkongsian. Wala hum yahzanun wala khawfun alaihim. Mim mati bertemu waw. Izhar. Jelas. Okay, jelas. Alaihim walahum la ni 2 harakat maksli. Ni alif mat, sebelumnya pada atas. Walahum yahzanun. Mim mati bertemu ya. Apa hukum dia? Izhar syafawi juga. Izhar jelas. Walahum yahza. Huruf ha pedas? Pedas kan? Tengah kerongkong kita sempit kan? Okey? Ulang semula. Ulang apa tu? Ulang apa tu? Yang pasal lin tadi ke? Ni saya tolong pin kan. Saya randomnya ni. Saya pin Puan Nora punya ni. Bacaan lin tak semestinya mat lin. Bacaan lin tak semestinya boleh jadi mat lin. Belum tentu. Selagi tak menepati syarat, takkan jadi. Tetapi mat lin ini nak tak nak mesti kena ada bacaan lin dulu. Kalau tidak, tak adalah istilah lin tu. Sifat lin tu mesti diadakan dahulu. Mesti ada dulu. Mesti wujud. Kalau takkan jadi. Puan Nur Hayati Surif. Minta saya ulang yang tu ke apa? Kalau betul, itulah dia. Dia punya apa? Ayatnya tu. Boleh nah? So, walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Okey, boleh faham ni? Nun ni pun sama. Kaedahnya melibatkan 3 huruf. Kita nak berhenti pada huruf tunggal yang tak melibatkan huruf lain. Dia je. Kita nak berhenti pada nun dan sebelumnya terdapat mad asli. Jadilah ma'arid li sukun. Okey? Ma'arid li sukun ni nak tak nak mesti kena ada mad asli. Ma'arid li sukun ni nak berlaku, pertama kita tahu dia akan jadi ketika berhenti. Tetapi kita kena tahu juga ianya mesti melibatkan mad asli. Kalau tak ada mad asli sebelumnya ataupun dalam situasi tu, maka takkan wujudlah istilah ma'arid li sukun ni. Tetapi mad asli belum tentu boleh jadi ma'arid li sukun dalam keadaan yang mudah begitu je. Tak. Perlu adanya syarat. Syaratnya apa? Tadi melibatkan 3 huruf. Kita berhenti pada huruf yang terakhir, misalnya pada huruf nun tu,
dan sebelum nun tu terdapat mat asli. Jadilah ma'arid lis-sukun. Kadar berapa? 2, 4, 6. Sama macam mat lin. Keadaan dia sama. Cuma beza dia, sebelum huruf yang kita mati tu bacaan lin ke bacaan mat? Ataupun mat asli tadi. Dua tu je nak beza dia. Nak bagi orang faham, saya selalu ulang-ulang kat situ je, tuan-puan. Tapi kalau orang yang memang, pengalaman saya lah, kalau orang yang memang tak pernah langsung dengar hukum ni, memang ambil masa sikit nak faham. Maknanya yang memang ngaji tu, contoh daripada Iqra', ngaji alif bata kan, ataupun daripada kelas asas alif bata. So bila masuk part asas tajwid, bila masuk bab mat, maksudnya benda tu benda yang totally benda yang baru. Jadi memang ambil masa sikit. Sebab dalam fikiran mereka, apa yang saya nampak lah pengalaman saya sebelum ni, orang yang betul-betul baru ni bukan cerita yang dah pernah belajar dulu, lepas tu dah 20 tahun, 30 tahun tertinggal. No, ni ibaratnya fresh, benda yang baru, tak pernah belajar. Benda yang baru. So memang ambil masa. Sebab mereka memikirkan ma'rif sukun ni hanya berlaku pada keadaan yang ada simbol ni je. Dia macam-macam pemahaman lah. Ada yang ingat ma'rif sukun ni hanya jadi kat sini je. Walhal dia boleh juga jadi di tengah-tengah perkataan. Kan? Kalau kita ni macam tuan-puan yang dah mahir, mungkin faham lah. Kalau tengah perkataan, tengah ayat pun boleh jadi juga. Contoh, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ni, salihat. Boleh je jadi ma'rif sukun, asalkan cukup syarat. Tapi itu saya kata tadi, lain orang, lain cara faham dia. Mungkin di peringkat awal dia akan faham ma'rif sukun ni berlaku kat sini je, yang ada simbol waqaf ni. Ada yang faham macam tu. Boleh faham? Jelas tak ni? Jadi sekiranya tuan-puan yang mengajar, jadi kena kenal dulu, kena tahu dulu anak murid ni pemahaman dia sampai mana. Kalau kita pumpang-pumpang macam mana pun, cerita mat lin ke lin ke, memang takkan faham. Memang takkan faham. Lin ke cerita ma'rif sukun memang takkan faham. Apa pun kena fahamkan dulu basic. Kena kenal mat asli, huruf mat ni macam mana, baru kita boleh cerita panjang. Kalau tidak jenuh cerita. Kalau tidak jenuh. Tuan Zubir Hasan, mat lin tu apa Ustaz? Itu hukum tuan. Okey? Hukum mat lin lah. Hukum mat. Soalan tu umum sangat tu. Boleh spesifikkan lagi. Kalau tanya mat lin tu apa, itu adalah hukum. Hukum mat lin yang berlaku ketika waqaf. Okey? Nak kenal ma'arif, nak kenal mat lin, memang tak nak kena kuasai mat asli dulu. Itu pokok dia. Itu ibu dia. Ibu segala mat. Siapa yang ikut kita tahulah, saya duk ulang benda ni. Mat asli ni ibu segala mat. Tak kenal mat asli, tak kenal lah semua jenis mat. Confirm. Kalau tuan-puan kata, Ustaz, saya tak pernah belajar mat asli, tapi saya kenal je mat lain, itu semua bohong tuan-puan. Berkemungkinan tuan-puan pernah belajar sebelum ni, cuma lupa. Lepas tu bila belajar, teringat balik. Tapi kalau orang yang betul-betul zero, yang fresh, memang tak tahu apa, kalau tak kenal mat asli, takkan kenal lah hukum-hukum mat lain. Ini pengalaman saya lah. Wallahu alam, kalau ada orang yang memang dianugerahkan kefahaman yang luar biasa, tak belajar pun boleh faham, itu satu anugerah lah. Okey? Itu satu anugerah lah. Gitu. Apa pun kena basic. Boleh lah, kena ada basic. So kalau tanya yang tanya mat lin tu apa, itu adalah hukum mat lin. Mat lin. Mat bacaan panjang yang melibatkan bacaan yang lunak, melibatkan sifat lunak. Melibatkan sifat lunak dan berlaku ketika berhenti sahaja. Kan? Kalau tidak tekan je lah nak jawab, tak tahu kan. Kalau kita tak faham, kalau kita tak kenal lah anak murid kita, student kita, sebab tu kena sentiasa tanya. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham ke tidak?
Yang belajar pula kena beritahu lah betul-betul. Jangan tak faham kata faham. Kan? Tak faham pun faham, yang faham pun faham, tak faham pun faham. Pening tuan-tuan jadi susahlah macam tu. Kalau tidak nanti masuk bab mat lain terus. Bila tertinggal satu part habis. Takut dia jadi benda sia-sia lah nanti. Kan? Mak asli kita tak faham, bila tanya faham ke mak asli ni macam mana keadaan dia? Faham. Rupanya tak faham. Masih lagi gelong-gelong. Tak tahu pun macam mana ciri mat tu. Dia beza faham dengan terlupa beza. Tuan-tuan kena pasti dulu istilah ni. Faham dengan terlupa benda yang beza. Kalau tuan-puan cakap, Ustaz, tak apalah hari ni faham, tapi esok lusa saya lupalah. Tak apa. Sebab kalau ulang balik, kita dapat tangkap benda tu dengan lebih cepat. Kita dapat adapt benda tu. Okey, ingat dah belajar. Tapi kalau tak faham, jangan cerita lupa. Nak lupa benda apa kalau dah tak faham? Faham? Faham tak situasi sekarang ni? Jadi nak ngaji tajwid ni, dia mesti macam tu. Tak boleh sorok-sorok simpan, ni faham sikit-sikit. Kan? Saya tahulah setiap orang ni level penerimaan dia berbeza. Cuma bila kalau kata tak faham, baik cakap je tak faham. Lepas tu nanti kena terang balik. Kan? Apa susah? Tanya, ulang balik. Kalau rasa tak puas hati, ulang balik kelas yang sama, contoh. Kan? Dia pusing pusing dia macam tu je. Okey? Pusing dia macam tu je. Kena jelas benda ni. Okey? Faham, tak faham dengan terlupa benda yang beza. Sebab tu saya sebut macam ni tuan-puan Tuan-puan yang ikut sharing tajwid ni, saya pesan. Dia bukannya hari ni kita belajar, hari ni kita dapat. Bukan. Boleh kata tuan-puan dapat asas tu dengan saya kat sini, tapi tuan-puan dapat pencerahan tu penuh tu dengan guru lain pula. Faham tak? Asas tu dah ada, cuma dia macam tak berapa nak sampai. Sebab apa? Kita tak dapat lagi memikirkan dalam keadaan yang sebenar. Kalau kata ada banyak sudut tu, sudut yang mana satu kita nak betul-betul faham. Contoh, ibaratnya macam tu. Sebab tu, kita tak boleh nak blame guru-guru kita yang sebelum-sebelum ni. Contoh kita kata, saya belajar dengan ustaz tu, tak faham lah ustaz. Saya belajar dengan ustaz baru faham. No, tuan-puan. Jangan biasakan guna istilah macam tu. Okey, ni saja pesan lah. Dia bukan ceramah tuan-puan Ni bukan ceramah. Nak bagi tahu. Kadang-kadang hati kita terdetik. Kita belajar dengan guru ni, kita tak faham. Lepas tu kita pergi kat guru ni, kita faham. Lepas tu kita pun cakap, saya belajar dengan dia tak faham lah ustaz. Tak tahulah, dia ajar pelik kot. Jangan kita salahkan dia. Mungkin ketika itu kefahaman kita tu baru nak hadir, baru nak datang, baru nak nampak selok-belok dia. Cuma diizinkan Allah kita dapat kefahaman tu dengan orang lain. Tapi asbabnya daripada siapa? Guru yang awal tu. Contoh. Faham tak ni? Sama macam kita belajar ABC dulu. Kita belajar tadika ABC dulu, gitu-gitu je. Kita dah masuk, kita boleh membaca dulu. Boleh membaca sebab siapa? Sebab orang yang ajar kita mula-mula alif bata tu. ABC tu. Kalau tidak, kita tak akan boleh sebut ABC. Walaupun kita main hafal je, tak tahu pun apa biji buah pun. Kan contoh. Tapi kita boleh sebut. Sebab apa? Kita dapat dia punya tunjang tu, permulaan dia tu. Gitu. So, banyak benda lah point yang saya cerita ni sebenarnya tuan-puan banyak point. Saya pun tak tahu macam mana boleh sampai ke sini. Tapi insyaAllah lah, saya harap tuan-puan faham jelas apa yang saya nak sebut ni. Jangan sesekali kita merendah-rendahkan guru-guru kita yang tuan-puan belajar sebelum-sebelum ni. Jangan pernah. Jagalah adab tu. Okay? Ni bukan saya nak ceramah, nak tunjuk pandai pada tuan-puan ni dah. Ni nasihat kita bersama lah. Okay? Muhasabah kita bersama. Ingat, yang beri kefahaman tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan ketika ini kita menerimanya, mungkin akan datang insya-Allah kita akan dapat. Okey, jangan pernah putus asa lah. Tengok orang lain ni berjaya cepat dia faham. Aku siapa tak dapat. Kita semak balik. Muhasabah balik tengok. Kita belajar tu macam mana pula keadaan dia. Macam mana cara kita dengan guru pula. Semua benda tu semua benda yang benda utama lah. Okey. Itu sahaja. Wallahu taala alam.
Minta maaf tuan-puan kalau kata-kata saya ni buat tuan-puan terguris hati ataupun tuan-puan tak setuju dengan apa yang saya sebut. Saya minta maaf. Saya hormat pendirian dan pendirian tuan-puan lah. Mungkin ada yang berbeza dengan saya, mungkin ada yang tak setuju dengan apa yang saya cakap. Saya minta maaf lah. Cuma saya bercerita dari sudut pengalaman saya dan apa yang saya faham lah. Atas dasar kita sebagai talibul ilmi, seorang penuntut ilmu ni, itulah dia. Untuk kita dapat sesuatu ni kena yakin. Tu je. Boleh tuan-puan nampak tak? Nampak tak permainan dia? Cerita pasal Lin je tadi. Cerita pasal Lin je. Terbawa sampai sini, insya-Allah. Boleh nak? Tadi dah habis dah. Walahum yahzanun. Okey. So dah pukul 10. Jom kita pelan-pelan belajar. Ya, insya-Allah, pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jadi selesai dah bacaan kita ni. Kita baca dulu sama-sama boleh? Jom kita baca sama-sama dulu. Okey, sebelum tu, saya takut terlupa. Tengah ada ramai yang menonton ni. Tuan-puan kalau tak keberatan, insya-Allah. Pada petang ni, kita ada slot sembang santai melalui voice chat Telegram. Dan siapa yang ada ikuti pada minggu lepas, tak silap saya, kan? Minggu lepas, bersama Cik Ifan dalam voice chat Telegram. Apa pun saya boleh katakan, masya-Allah, tabarakallah, pengisian yang agak baik sebenarnya yang kita boleh dapat dalam Jom Sembang Santai ni. Kalau ikut minggu lepas, antara point lah, saya pun masuk lewat sikit sebenarnya. Point dia ialah Cik Ifan menceritakan tentang kita perlu buang, kalau buang ni macam kasar sangat kan, kalau kita jauhkan lah, jauhkan dengan orang yang kita apa sebut toksik. Toksik, tahu kan? Tapi takut salah faham. Dia kena dengar penjelasan yang penuh baru kita jelas lah. Kalau tidak nanti kata tak baik ustaz bermusuh-musuh. No, dia bukan cerita bab bermusuh. Cuma kita topik minggu lepas menceritakan tentang dalam kita nak mengharungi kehidupan ni ataupun nak berhijrah kepada kebaikan, kepada benda-benda yang bersifat mahmudah, bersifat yang penuh dengan kebaikan. Kalau ada benda yang menghalang kita, okey, khususnya manusia itu sendiri, maka kita kalau boleh jauh, elakkan. Elakkan. Maksudnya abaikan orang-orang yang berfikiran negatif, yang tak pernah percaya pada diri, yang tak pernah percaya pada konsep, tak pernah percaya pada sistem, tak pernah faham apa itu proses. Jadi itulah antara yang saya boleh simpulkan dalam topik minggu lepas. Jadi nantikan pada petang ni insya-Allah akan dikongsi lagi buat tuan-puan semua. Tajuknya wallahualam, saya pun tak tahu. Minggu lepas tu pun sebenarnya tak ada tajuk. Tapi mungkinlah ada persediaan daripada Encik Fan sendiri. Dan tajuk umumnya ialah Jom Sembang Santai. Jadi slot ini akan berlangsung di voice chat Telegram. Link Telegram ada di atas tu tuan-puan. Tuan-puan masuk dan nanti kita akan bagi reminder sebelum bermula voice chat ni. Dia konsep dia macam kita bercakap telefon. Macam cakap, cuma bercakap telefon ramai-ramai. Faham tak? Cuma nanti dia boleh on off lah. Mic tu kita boleh bercakap. Kalau nak tanya soalan ke, memang saya rasa sangat praktikal lah. Santai je. Okay. So insyaAllah siapa yang berkesempatan boleh join. Percayalah cakap saya, tak rugi tuan-puan. Ini kita ambil sebagai ilmu tambahan kita perkongsian. Kalau pagi kita ikut sharing kan, sharing tajwid, ngaji. So petang ni kita ambil untuk orang tak apa, tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Tazkiyatun penyucian jiwa diri kita ni.
Kita muhasabah balik, kan? Ada poin-poin yang kadang-kadang kena dengan cara aturan hidup kita. Dan mungkin itulah yang membuatkan kita termuhasabah secara tidak langsung. Wallahu alam. Itulah sedikit apa yang saya nak kongsikan pada tuan-puan. Petang ni jam 3 uh, melalui voice chat Telegram, insya-Allah. Nantikan je. Nanti dia on tu sendiri, tuan-puan tekan lah. Dan jangan risau, nanti tuan-puan kalau tak dapat, tuan-puan type je. Kenapa saya tak dengar apa-apa? Nanti insya-Allah tim akan bantulah. Okey? Baik, wallahu alam. Encik Ifan. Betul? Encik Ifan ni dia pandai motivasi. Bukan pandai, itu bidang dia lah. Allah anugerahkan dia boleh menarik orang untuk dengar kisah perkongsian. Kalau saya pula, saya tak pandai macam Encik Ifan. Saya tak boleh. Saya tak reti nak jadi orang bagi motivasi. Kalau bercakap-cakap beletih boleh lah. Kalau bagi saya beletih boleh. Kalau kata nak cakap motivasi, saya tak pandai. Tuan-puan dengar kalau saya bagi motivasi, mesti tuan-puan jadi tak faham. Okey. Jadi jangan minta saya adakan slot tu lah. Slot sembang santai tu jangan bagi saya buat. Nanti tuan-puan bosan dengar saya cakap. Sebab saya tak pandai bercakap. Okey. Saya kurang kat situ. Kelemahan saya tak pandai bercakap. Baik. Jom. Kita baca boleh sama-sama daripada ayat 276. Boleh. Ustaz pun boleh juga. Saya tak boleh lah. Saya tak pandai. Saya tak pandai bercakap, tuan-puan. Saya bercakap pada tuan-puan ni pun main hentam je. Hentam lalabu orang kata. Saya kan faham. Kan? Jom. Dah sedia ke semua? Respon sikit. Halo. Ustaz boleh bagi tazkirah. Tazkirah tu semua orang boleh buat. Tazkir tu maksudnya peringatan. Cuma ni orang takut. Cuba bagi tazkirah sikit. Kita pun mengelupur. Sebenarnya tazkir ni maksudnya peringatan. Peringatan ni siapa-siapa pun boleh bagi. Tuan-puan pun boleh. Nanti insya-Allah lah. Kalau ada rezeki, saya nak jemput lah. Kita punya audience ni. Kita buat perkongsian santai kan. Mana tahu? Menarik juga tu. Kita bagi sahabat-sahabat kita meluahkan, berkongsi pengalaman hidup. Macam mana nak buat perkongsian, nak bagi yelah pencerahan yang pelbagai. Ceritalah apa pun. Kan? Nanti kita buat insya-Allah. Ada rezeki. Saya cuba rancang benda tu. Okey tak buat macam tu? Kan? Boleh kita kenal kawan-kawan. Kita tahu macam mana dia menjalani kehidupan tu kan. Macam mana susah payah dia sampai ke tahap ni, macam mana nak istiqamah dengan Quran, apa dugaan dan cabaran yang dia lalui dan sebagainya. Hentam pun menjadi ustaz. Itulah. Okey, jom insya-Allah betulkan niat balik sebelum kita nak teruskan bacaan ni. Boleh buat dahiri. Berceloteh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jom tuan-tuan kita fokus pada bacaan kita dulu. Dengar boleh lah ustaz, tak cakap tak pandai saya. Samalah kita pun. Saya pun mendengar je kadang. Nak bercakap tu macam reti tak reti je. Kita geng, jangan risau. Kita geng. Okey, jom. Kita mulakan Tarik nafas. Ready? 1, 2, go. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat.
wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, kita baca sekali lagi. Tempo laju sikit macam biasa. Jom, 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salah wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua kerana sudi bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. So, salam Jumaat buat semua. InsyaAllah saya mohon maaf andai ada kekurangan dalam penyampaian saya. Dan jangan lupa pada petang ni kita akan bersama dengan Cik Ifan untuk slot Jom Sembang Santai melalui voice chat Telegram. Jadi tuan-puan boleh dapatkan link Telegram tu di atas, di description tu. Tekan je, nanti kita akan bagi reminder lah sebelum bermulanya slot pada petang ini. Baik. Itu sahajalah kot. Tak ada apa. Selamat berhujung minggu semua. InsyaAllah kita berjumpa nanti pada hari Isnin. Ya. Kita harapkan untuk pengajian kita ni akan terus kekal, dan saya harapkan juga tuan-puan kekal juga istiqamah untuk terus berada dalam perjuangan kita dalam menghabiskan slot sharing tajwid ni sehinggalah habis 30 juzuk ni. Mudah-mudahan insya-Allah, moga Allah panjangkan umur kita semua kan, dan sekaligus dapat memberi manfaat pada orang lain insya-Allah. Itu sahaja. Tak ada apa dah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Kita tangguhkan pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat ada kesempatan untuk bersama pada pagi ini, dan moga-moga Allah memberi ruang lagi kepada kita, peluang kepada kita untuk terus menerus dalam landasan inilah insya-Allah. Itu sahaja. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Hari ini first saya dapat join. Ya ke? Siapa tu comelnya? Style nama tu. Okey, nanti boleh masuk grup Telegram tu. Okey, Puan Comelnya. Minta maaf lah saya tak tahu nama, saya sebut nama Facebook tu. Puan Comelnya nanti boleh masuk apa nama kat Telegram tu. Dan jangan lupa follow kita punya Facebook ni, page Easy Ngaji ni. Follow.
untuk dapatkan notification. Okey, jom. Saya beransur dulu tuan-puan. Beransur macam nak pergi jauh tu. Itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa petang ni. Salam Jumaat. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat saja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut
إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu, namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa